Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah bagi memberkati majlis ilmu kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melihat berkenaan dengan adab. Adab di sini kan kita bincangkan adab apa tu? Okey, jom kita lihat tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkatilah rezekiku ataupun berkati rezekiku. Okey, bagi tajuk ini ia merupakan tajuk bagi mata pelajaran adab tahun 2 ya. Adab tahun 2 iaitu macam mana kita nak memperolehi rezeki yang berkat. Okey. Macam mana nak dapat rezeki yang berkat? Jom kita sama-sama melihat caranya, adabnya, macam mana kita nak dapatnya. Baiklah murid-murid, untuk tajuk berkatilah rezekiku pada hari ini, kita akan melihat apakah dia adab bila kita berhadapan dengan rezeki. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah adab makan. Jom kita lihat sama-sama ya, agar dapat kita mengaplikasikannya ataupun mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ini dia adab makan dan minum. Kita nak makan, kita nak minum, kita kena tahu adab dia. Supaya apa? Supaya makan dan minum kita menjadi ibadah. Okey, jom kita lihat satu persatu ya. Adab makan dan minum ini terdiri daripada 3 yang Ustazah bincangkan kat sini, iaitu adab sebelum makan. Ya, ini sebagai persediaan untuk kita mengadap rezeki ya. Jadi sebelum makan kita kena jaga adab dia. Ada adabnya, akan kita lihat satu persatu selepas ini. Kemudian yang kedua ialah adab semasa makan ataupun ketika kita menghadap makanan. Ketika kita sedang makan, kita menghadap makanan, kita kena jaga juga adabnya. Dan yang satu lagi apa dia? Itu adab selepas makan. Ya murid-murid, bila kita dah makan, bukan kita pakai tinggal macam tu je, tak. Kita ada adab dia. Kita kena jaga adabnya. Okey, apa dia adab selepas makan? Lepas ni kita tengok satu persatu, bermula daripada adab sebelum makan, adab semasa makan dan adab selepas makan, supaya kita dapat mengamalkannya dengan baik. Baiklah murid-murid, kita nak tengok apa dia adab sebelum makan dan minum. Itu kita lihat adab sebelum makan dan minum. Jom kita lihat satu-satu agar dapat kita menghayati dengan baik ya. Okey, adab makan dan minum yang pertama yang perlu kita buat ya, apa dia? Membasuh tangan hingga bersih. Maknanya tangan kita ni kita kena basuh sehingga bersih sebelum kita makan. Sebab apa? Sebab di celah-celah kuku kita ni dan tangan kita ni ada kotoran. Jadi kita tak nak kotoran tu ikut masuk ke dalam mulut kita. Jadi sebab itulah kita kena basuh kedua tangan kita ni hingga bersih lah. Okey, seterusnya bila kita dah basuh tangan,
kita nak menghadap hidangan, kita kena duduk dengan tertib. Kedudukan kita hendaklah duduk dengan tertib. Maknanya kita tak boleh duduk ikut suka hati kita. Nak makan sambil berdiri boleh? Tak boleh nak makan sambil berdiri. Jadi, bila kita nak makan, bila kita nak minum, adalah kita eloknya ikut adab dengan baik, iaitu kita kena duduk. Duduk tu mestilah duduk elok supaya nampak lebih sopan. Okey, seterusnya apa dia? Okey, murid-murid, sebelum makan, sebelum minum, apa yang perlu kita buat? Ya, membaca basmalah. Membaca basmalah. Supaya apa? Supaya bila kita makan, tak adalah makanan tu masuk ke dalam perut kita bersama-sama dengan syaitan, kan? Okey, yang seterusnya ialah membaca doa makan dan minum. Jadi, bila kita dah baca bismillah, maknanya kita dah bersedia untuk makan. Sebelum tu, eloklah kita membaca doa makan dan minum. Ingat tak murid-murid apa dia doa makan dan minum? Okey, semua ingat kan? Okey, jom kita tengok apakah dia doa makan dan minum. Ini dia doa sebelum makan dan minum. Okey, baca doa dulu belum makan dan minum ni. Okey, mana dia? Okey, ini dia doa sebelum makan dan minum. Ustazah yakin semua murid-murid dah pun tahu, dah pun ingat dan sentiasa mengamalkannya dalam kehidupan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi, doa ini adalah kita memohon agar rezeki yang kita makan tu diberkati dan dihindari kita daripada azab api neraka. Okey, faham ya murid-murid? Okay, alhamdulillah. Baiklah murid-murid, tadi kita dah pun melihat apakah dia yang dikatakan sebagai adab sebelum makan. Jadi sekarang kita nak tengok pula apakah dia adab ketika kita makan dan minum. Maknanya ketika makan dan minum ini kita ada adabnya. Apa dia adabnya? Jom kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama iaitu bila makan kita hendaklah mengguna dengan tangan kanan. Gunakan tangan kanan, ya. Tangan kanan ni adalah tangan yang digunakan untuk makan. Okey. Guna tangan kanan. Bila kita dah guna tangan kanan, apa lagi kita kena buat? Mengambil makanan yang paling hampir. Okey, bila makanan yang ada di atas meja tu banyak, maka kita hendaklah mengambil makanan yang paling hampir dengan kita. Maknanya, elakkan daripada kita ambil makanan yang jauh daripada kita. Sebab apa? Itu tidak beradab lah namanya. Jadi kalau kita ambil makanan yang dekat dengan kita, barulah kita memenuhi adab adab ketika makan. Seterusnya, kita dilarang meniup makanan atau minuman yang panas. Kita nak minum, kita nak makan, tapi makanan tersebut panas. Jadi, elakkan daripada tiup makanan tu. Sebabnya tak bagus sebenarnya untuk kesihatan. Kan kita dah hembus karbon dioksida pada makanan tu. Jadi tak baiklah untuk kita makan semula. Okey, seterusnya. Elak daripada berbual perkara-perkara yang tidak baik ketika kita sedang makan. Maknanya sambil makan kita berbual perkara-perkara yang tak baik. Perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan benda yang penting lah. Maknanya benda-benda yang tak baik tu tak payahlah berbual. Makan dulu biar kenyang. Itu makan dulu sehingga kita kenyang, barulah kita nak berbual pun berbual lah. Jadi maknanya ketika makan jangan sekali-kali
berbual perkara-perkara yang tidak baik. Okey, kemudian seterusnya adalah tidak membazir. Kita dilarang sama sekali membazir rezeki yang ada. Kenapa? Kerana membazir adalah saudara syaitan. Jadi kalau membazir ni syaitan suka. Tapi sebab itulah kita dilarang membazir, sebab kita tak nak jadi saudara syaitan. Okey, seterusnya ketika makan, tak kiralah makanan tersebut sedap ke tak sedap ke, kita dilarang mencelanya. Tak bolehlah kita kata, alah tak sedap lah makanan ni, entah apa-apa rasa. Tak boleh macam tu. Kita tidak mencela makanan, maknanya kita tidak menghinalah makanan yang ada. Sedap ke tak sedap, itu lain cerita. Okey, seterusnya, sekiranya kita terlupa membaca doa makan, apa yang perlu kita buat? Maka bacalah Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Apa dia murid-murid? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu adalah doa yang perlu kita baca. Sebab apa? Sebab tadi sebelum makan kita lupa nak baca. Tiba-tiba bila kita dah tengah-tengah makan, oh, saya terlupa baca doa. Okey, boleh, jom kita baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah, daripada awal kita makan tadi sampailah akhir kita makan, kita menyebut nama Allah. Baiklah murid-murid, kita dah pun tahu adab sebelum makan dan juga adab ketika makan. Dua adab ini telah kita tahu dan kita amalkan. Jadi sekarang kita nak tengok pula bila kita dah makan, apa yang kita kena buat? Adakah kita tinggal macam tu je? Ataupun kita lari macam tu je? Oh, tidak. Okey. Jadi yang seterusnya kita nak tengok apakah adab yang perlu kita tahu ataupun yang perlu kita buat selepas kita makan. Okey, adab selepas makan dan minum. Apa dia? Okey, yang pertama, bila dah lepas makan, minum, tangan mestilah kita basuh. Supaya tidak ada kotoran-kotoran pada tangan kita. Sisa-sisa makanan ni dah tak ada. Sebab apa? Kalau tangan kita tak basuh, siapa suka? Kuman kan? Jadi bila ada kuman dekat tangan kita, akan mendatangkan penyakit pada kita. Jadi supaya tangan kita bersih, basuhlah tangan selepas makan. Kemudian bukan basuh tangan je. Tadi kita baca doa sebelum makan. Sekarang ada doa lepas makan. Apa dia doa lepas makan? Doa selepas makan dan minum iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita bersyukur, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kita, dan kita minta diri kita dijadikan orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman. Okey, faham Ada 3 adab ketika makan dan minum, ada adab sebelum, ketika dan selepas. Ada doa sebelum makan dan ada doa sebelum dan ada doa selepas makan. Murid-murid, sebenarnya adab makan ni bukan suka-suka kita nak belajar, bukan suka-suka kita nak amal. Tapi sebenarnya adab makan ni ada disebut oleh Nabi sendiri. Seperti mana, jom kita lihat dalil tentang adab makan ni. Dalil adab makan dan minum itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika.
Jadi dia kata, wahai anak, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling hampir. Makanlah makanan yang paling hampir. Maknanya Nabi dah pun bersabda, Nabi dah pun berkata. Jadi kalau Nabi kata, Nabi suruh, nak biar macam tu ke? Tak boleh lah kan? Sebab itu adalah sunnah. Apa dia? Sunnah Nabi. Okey. Murid-murid, kenapa ya kita kena amalkan adab makan minum ni? Tak boleh ke kita tak amalkan? Tak boleh lah. Sebab ada perkara yang baik yang akan kita perolehi sekiranya kita mengamalkan adab makan dan minum. Apa dia? Jom kita tengok sama-sama. Okey, kepentingan mengamalkan adab makan dan minum. Kepentingan mengamalkan adab makan dan minum. Apa dia kepentingannya? Menjadikan diri kita berdisiplin. Jadi dengan mengamalkan adab makan dan minum ni, kita boleh mendisiplinkan diri. Macam mana? Menjaga maruah diri dan keluarga. Bila kita makan dengan tertib, kita makan dengan beradab, nama baik keluarga kita, nama baik kita terpelihara. Maknanya tak adalah orang nak menghina. Orang puji dia, oh bagusnya si Fulan ni makan. Anak siapa yang bagus sangat ni? Kan nampak tak kat situ? Kita dapat jaga nama baik diri kita dan nama baik keluarga kita. Kemudian terhindar daripada melakukan perbuatan tercela. Sebab apa? Sebab kita makan dengan penuh tertib. Kita makan ikut cara dia. Kita tak makan gelojoh sangat. Tak. Jadi bila kita makan elok-elok, jadi terhindarlah daripada melakukan perbuatan yang tercela. Kemudian kesihatan kita terpelihara. Bila kita makan elok-elok, kan? Jadi terpeliharalah kesihatan kita. Macam mana? Terhindar daripada jangkitan kuman dan jangkitan penyakit yang berbahaya. Tadi belum kita makan, kita basuh tangan. Kan? Lepas kita makan, kita basuh tangan. Jadi kat tangan kita ada sisa makanan tak? Tak ada kan? Jadi tangan kita bersih. Tangan yang bersih ini kita gunakan untuk makan. Jadi tak adalah kuman yang membawa penyakit tu kan? Kemudian meningkatkan kualiti kehidupan. Bila kesihatan kita terjaga, kesihatan kita baik, kualiti kehidupan kita pun baguslah. Kita boleh menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Tak ada benda yang kita nak risaukan sebab dah badan kita sihat. Betul tak? Kemudian masyarakat menjadi harmoni. Ialah sebabnya kita makan beradab. Kan? Kita makan dengan penuh disiplin. Jadi tak adalah berlaku perebutan makanan ke apa ke, tak ada. Jadi masyarakat kita akan jadi harmoni. Di sini dikatakan merapatkan hubungan baik sesama manusia. Kita makan sama-sama, kita makan dengan teratur, kita makan dengan beradab. Jadi tak adalah siapa-siapa orang ni nak marah ni, tak ada. Tak ada siapa nak marah pada siapa kan? Sebab kita makan dengan adab yang betul. Kemudian hidup aman dan damai. Bila hubungan sesama manusia rapat, baik, jadi hidup kita aman damai. Betul tak? Yang seterusnya adalah bersyukur. Okey. Mana kita kata bersyukur tadi? Sebelum baca doa. Sebelum makan, kita baca doa. Lepas makan, kita baca doa. Doa lepas makan tu menunjukkan kita bersyukur. Bila kita
dapat rezeki. Dengan bersyukur ini menjadikan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terakhir dapat mengelakkan kita daripada melakukan pembaziran. Sebab apa? Kita dilarang melakukan pembaziran kerana membazir adalah kawannya syaitan ataupun saudaranya syaitan. Tak ada siapa pun nak jadi saudara syaitan kan? Semuanya tak nak berkawan dengan syaitan. Jadi inilah yang dikatakan kepentingan mengamalkan adab makan dan minum. Ya murid-murid, sampai di sini saja dulu sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa apa? Amalkan adab makan dan minum supaya rezeki yang kita dapat diberkati. Rezeki yang kita makan tu menjadi rezeki yang berkat dan akan membawa faedah dan juga manfaat kepada tubuh badan kita. Okey. Itu saja untuk kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah.